Kita boleh mulalah. Okay. Jadi selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada Puan pertama sekali terima kasih kerana sudi meluangkan masa pada petang Okay. Jumaat ni kan. Selain itu waktu Uh, dari hari okay, tak apa. hasil dari sudi untuk meluangkan masa berkongsi sedikit ilmu tentang music tradisional yang berkaitan dengan topik yang ini kami kaji. Jadi Okay. saya uh, mewakili kumpulan ini. Saya Ahmad Zahir bin Muhammad tentang Zahir. Okay. Kami belajar dari Taylor University. Kita mengambil modul ataupun subjek Tamadun Islam, Tamadun Asia. Dan kegiatan ini memerlukan kami untuk membuat kajian mengenai seni muzik tradisional masyarakat Melayu di Malaysia. Okay. Untuk requirement ataupun keperluan assignment ini adalah untuk membuat dengan orang pakar berkenaan dengan Bukan pakar sangat tapi okey lah. mungkin kami memilih Puan Lu Ya. kerana Linzin sebenarnya yang bagi cadangan kerana dia kata ingat dengan guru muzik. Ya. Tapi Dan masa belajar Isi tak masuk club muzik Isi. Masa belajar dia diam-diam. Okey lah. Okay. Saya yakin sekali sudah pun menonton video yang Puan Lu kongsikan sebelum ni kan di YouTube channel dia. Jadi untuk permulaan ni saya rasa eloklah kita berkenalan dahulu walaupun sudah dalam video tu sudah ada latar belakang Puan Lu. Elok dulu kita mulakan permobulan ni dengan Puan Lu mungkin boleh menceritakan secara ringkas bagaimana perjalanan Puan Lu sebagai seorang peminat muzik. Okey, boleh. Okey, selamat sejahtera teacher ucapkan kepada juru acara untuk petang ni. Okey, Cik Ahmad Zahir. Okey, Ying Sing, Caroline, Brenda, Yan Wei, Yi Hong, Jilong and Xiao Yi. Okay, nice to meet you. Okay, Ahmad, boleh tak kita buat terbubuan ni? Ada siapa teacher lupa sebut nama tak? Harap semua dah sebut Kita buat interview ni secara santai lah. Tak rasa serius kan? Boleh ya? Okay. Nampak semua serius tu. Teacher pun dah stress tu. Taklah. Okay. Okay, selamat perkenalan. Okay, so hari tu teacher bila terima yang Isi ada beritahu lah, dia kata, teacher boleh tak kami nak buat yang kajian tentang yang muzik tu. Teacher kata, okay, my pressure juga sebab teacher rasa bangga lah. At least ada my ex-student kan, dia lepas belajar nak puji kat Ising dulu. Orang tengah ni kan. So teacher kata, okay lah my pressure. Tapi teacher cuba sedaya upaya lah. Bukan pakar sangat, tapi teacher memang minat kat muzik ni lah. Okay. Dah lah teacher, ya, kalau orang tonton video teacher kan ada sejarah kan. Teacher ni ajar sejarah kat sekolah juga. Dan sebelum teacher mengajar kat Bukit Ceritong kat Syalam, teacher asal orang Negeri Sembilan. So lepasan maktab lah. Masa tu teacher belajar kat Maktab Perguruan Imuhas. Okay, Special Teacher Training College. Masa dahulu lah dikenali, sekarang ni IPG. So kat situ teacher memang ambil jurusan muzik lah. So option muzik dan teacher memang crazy kat muzik. Masa kecil, teacher memang belajar muzik lah, belajar piano. Okay, teacher masuk pancaragam kat sekolah, recorder tu lah. So kat rumah memang ada piano, teacher belajar recorder, semua tu lah. Teacher masuk percussion. So bila masuk kat maktab, teacher belajar tu kan, memang kita ada khas yang topik utama kita belajar tu ialah muzik nyanyian, vocal, alat instrumen. Masa tu teacher masih ingat, kita kena masuk koko. So teacher ambil orkestra. So kat maktab tu lah teacher mula mempelajari tentang variety tentang muzik lah. Bukan setakat main piano je. Sebab kalau
sekiranya anda diposting di sekolah yang kat ulu-ulu sikit, tak ada piano pun, so kena belajar gitar. So teacher kat maktab, teacher belajar gitar, then teacher masuk orkestra tu, teacher belajar violin lah. So teacher beli alat muzik ni juga. Bayangkan masa dulu, 30 tahun dulu, masih ingat. Terbocor usia teacher pula. Okay, teacher ajar kat situ, then lepas grad, teacher masih ingat, 93 teacher mula mengajar sebagai seorang guru muzik. Masa tu ialah guru muzik beredar lah. So for the first 2 years, teacher memang mengajar di posting di Negeri Sembilan. So teacher sebagai seorang guru muzik beredar, dan teacher ajar 3 hari di sekolah protection, 2 hari di sekolah Lukut. Ajar muzik saja. So setiap hari 7 waktu lah. Masa tu ialah 40 minit satu waktu. So satu hari tu 7 waktu ajar muzik aja. So teacher melibatkan diri dalam pertandingan. Orang kata pertandingan syoknya. Tapi bila menyediakan pertandingan tu, persiapan tu, bayangkan kalau you ajar kat satu sekolah, you sediakan 2 lagu. Kan you mengajar kat 2 sekolah, you kena sedia 4 lagu kan. Tapi tu macam lah lawan-lawan sendiri. Sendiri yang lawan, sendiri yang syok-syok tu kan. Okay, lepas tu teacher ajar 3 tahun, teacher pun nak further study lah. Okay, teacher further study, teacher pun ambil muzik juga, teacher belajar di Universiti Sains Malaysia. Okay, kat situ teacher ambil muzik juga. My option also bachelor juga muzik lah. So di muzik tu, masa tu teacher masuk universiti ialah 1997. So teacher belajar 3 tahun, teacher grad 2000. So kat situ, bila teacher masuk kat USM, teacher rasa, kawan teacher yang belajar di UM, mereka ada belajar composing. Kawan teacher yang ajar kat UPM, mereka boleh lah buat IT tentang komputer, buat lagu semua tu kan. Masa tu teacher kata, menyesal lah kalau bila USM ni. Sebab macam praktikal je. Belajar tentang history music saja, tentang latar belakang music tradisional. Masa tu tak faham. Tapi apa kata dah minat tu kan, teacher terus je lah. Am I too fast, Ahmad? Am I too fast? Boleh Kalau laju, angkat tangan teacher. Bila nak cakap tu teacher laju sangat. Okay, lepas tu kan teacher pun berhenti kat mana tu? Dah lupa pula tertinggal. Okay, bila kat universiti tu teacher pun ada belajar lah. Pokok utama ialah kena belajar tentang gamelan Bali. Okay, kebetulan ada set gamelan Bali di USM. Okay, memang yang tu ialah ditajaan jurulatih tu masih ingat Pak Wayan. Okay, diupah dari Indonesia dan mengajar kita cara main gamelan Bali. Okay, dan aktiviti yang kita belajar ialah tentang walker, lecturer pun otai-otai. Ada yang balik dari French. Teacher rasa you orang kenal lah. Jeep, okay, Razak kan. Okay, dia suka lagu yang jazz, yang rock. So, setiap kali bila lecturer kata, I tak sihat hari ni. Kita ingat, oh hari ni tak payah belajar. Tapi lecturer akan kata, saya akan bagi quiz. So, untuk ujian listening test tu, masa tu dah rasa stres lah. Tapi banyak juga belajar. So, bila teacher grad tu kan, setelah 10 tahun teacher boleh mengajar di SMK Bukit Jelutong, teacher rasa senang. Sebab apa yang telah teacher belajar di USM, sekarang boleh diaplikasikan di sekolah lah. Kebetulan apa yang belajar kat USM tu sesuai dengan KSSM Music di Malaysia sekarang ni. Dan teacher ingin banggakan sebut bahawa SMK BJ memang merupakan salah 3 buah sekolah di Selangor, daerah Shah Alam yang mempunyai peralatan muzik yang mencukupi yang dipekarkan oleh kementerian. So kat situ kita ada set alat muzik orkestra yang kecil lah. Contohnya trumpet, trombon, saxophone dan ada alat muzik tradisional seperti kompang, gamelan dan ada keyboard and so on lah. Itu saja. Insting dia menyesal sebab tak join kelas muzik masa dahulu. Ini serba ringkas yang tentang latar belakang teacher lah. Okay, Mat? Adakah itu mencukupi? Terlampau banyak dah. Okay. Okay. Jadi masa dekat macam bila mengajar dekat SMK Bukit Jelutong, macam mesti akan ada pertandingan muzik kan, sebab macam dulu pun saya masa saya sekolah ada
saya masuk recorder punya competition. Okay. Masa tu sekarang dah tak ingat lah semua. Tak apa. Bagi saya benda tu macam sangat membuka mata lah sebab daripada saya pun masa tu boleh macam rasa minat nak belajar, nak perform kan depan orang ramai. Ya. Jadi seterusnya kita beralih ke soalan kedua. Okay. Kami bahagikan soalan tu supaya semua orang boleh bercakap. Okay, boleh. Nanti setiap orang kena ada satu soalan nak tanya. Tak patutlah semua serius. Tak take. Okay, kita bagi chance siapa nak mula tanya. Okay. Siapa boleh? Okay. Cuba. Jangan malu. Xiaoyi. Xianyi. Nak tanya ke Xianyi? Xianyi. Okay, Xianyi. Live. Boleh kongsikan sedikit latar belakang dalam bidang muzik atau minat dalam alat muzik tradisional? Okay, minat. Okay, tadi teacher macam mungkin ada kaitan yang tadi sebut lah. Okay, teacher boleh kaitkan bahawa sebelum masuk jurusan jadi seorang cikgu, teacher memang suka alat muzik barat saja. Okay, dan memang jarang menceburi diri terlibat dalam persembahan alat muzik tradisional lah. Okay, so yang seperti yang Ahmad kata kan, masa dulu kecil memang setiap kali ada pertandingan. So tak juga, bila teacher jadi cikgu kan, teacher sama ada di Negeri Sembilan atau di Selangor, banyak pendedahan teacher dapat lah. Terutamanya bila teacher berhijrah ke Selangor, kena berkenal dengan JU Jurulatih tentang yang muzik di jabatan tu kan. Banyak benda yang teacher pelajari. Bila datang sini kan, you tahulah, bila datang satu situasi yang baru kan, orang tak kenal. So you ajar di sebuah sekolah, mungkin bukan jurusan sendiri. So teacher selalu ambil inisiatif. Teacher akan tanya bila terima surat apa-apa ke, teacher kata, ada tak berkenaan dengan muzik? Teacher pun nak pergi, teacher sanggup pergi belajar tentang yang khusus-khusus muzik tu. Sampai ada yang kawan kata, you bukan cikgu muzik lagi, you ajar sejarah, you ajar moral, tak boleh pergi. Teacher akan objection, I nak pergi sebab I nak tahu. Mana tahu satu hari nanti you kena mengajar tu kan. So kat situ teacher pernah ambil inisiatif, teacher tanya, teacher hubung yang kawan-kawan yang bekerja di jabatan, teacher kata, kalau ada teacher akan pergi. So mereka kata, lu nak belajar cat lempong ke? Teacher kata, ya. I orang pertama yang angkat tangan. Nak belajar kompang ke? I nak. Lepas tu kan, sampai orang kata, lu ni tamat lah. Semua pun nak belajar. Masa tu kan, bila orang sebut, cat lempong, orang Melayu main je. Kompang, Melayu main je. Tapi teacher kata, I nak try. Sebab lain kali, you posting kat sekolah lain, orang anggap you title cikgu muzik. You kena tahu semua ni. So teacher bersyukurlah, teacher telah ambil inisiatif ni tanpa disedari yang pengalaman tu yang sebagai seorang budak belajar tu tapi sekarang boleh apply. So teacher rasa bersyukurlah. So begitu juga dengan yorang. Bila ada chance tu datang tu kan, datang one time, korek saja, grab saja. Buat tak buat ke tak apa. Try your best to do it. For sure you akan dapat belajar. So yang teacher boleh kongsikan je lah bila teacher mula mengajar di SMK, banyak pendedahan. Kalau dulu mengajar di sekolah rendah, terutamanya tumpuan kat recorder, percussion saja kan Mat, kan? Kalau di SMK dia, kalau di sekolah teacher kan, budak lebih suka untuk buat like instrumental sebab background. You tahu lah kat SMK BJ kan budak semua kaya-kaya, mereka ada studio sendiri. So mereka akan kata teacher tradisional tak suka. Mereka minat untuk yang instrumental, yang rock tu semua. Tapi bagi teacher, kalau budak yang kelas muzik, kita belajar semua saja. Janji apa itu muzik? Yang penting. Nanti dalam assessment yorang boleh masukkan apa yang dimasukkan dengan muzik. Muzik tu ialah jalinan. Okey, apa-apa yang disusun, karya yang disusun, okey, akan menghasilkan sesuatu yang harmoni. Okey, sebab muzik tu ada lapisan texture, melody, ritma, irama. Okey, ini soal bila disusun dengan cantik, dia akan menghasilkan melodi yang harmoni. Kalau sekiranya semua campur aduk, bum, semua rojak tu campur aduk, tidak tersusun, bagi kita akan rasa sesuatu yang bising. Okey, jadi pencemaran, bukan muzik. Okey, so
bila teacher pendedahan untuk sebagai seorang guru muzik ni, teacher rasa muzik tradisional sepatutnya diteruskan dan generasi muda seharusnya mempelajari itu. Bukan setakat kompang Melayu saja. So bagi teacher kan, kat sekolah bila teacher ambil persembahan kan, teacher nak MIC, Muhibah, Melayu, Cina, India, semua mesti ada. Orang kata kompang Melayu main, laki main je. Tapi teacher nak train budak perempuan main supaya mereka rasa. So bila kita cuba, kita tahu lebih banyak budaya kaum lain kan. Share you. Adakah teacher terjawab soalan? Ada. Kalau tak cukup nanti boleh tanya lagi. Okey, lagi siapa? Jilong? Jilong Jilong lah. Any questions? Hello, Miss. Okay. Hi, Miss. Hello. Ceritakan sekarang pasal mengenai alat muzik tradisional tersebut dan pengalaman memainkan, mengajar, melatih pelajar mewakili sekolah untuk pertandingan persembahan. Okay, banyak soalan Jilong. Okay, one by one. Okay, like Jilong. Tell me the first question first. Okay, the first one. So many questions. Teacher to twist. Later teacher tertinggal. Okay, give me the first one. Ceritakan sekarang kasar mengenai alat muzik tradisional tersebut. Okay, stop. So for a while, teacher answer this one first. Yes. Already cannot so many observe. Okay, so tadi teacher ada sebut music tu. Okay, tadi teacher sebut yang apa? Karya yang ada susunan semua tu kan. Jadi lapisan tu jadi music. So dalam music tu selalu kita akan kata music yang teacher dengar, yang kita dengar ni ialah music K-pop, music rock, underground ni whatever kan. Tapi kalau kita sebut, kita kaji tentang music tradisional, dia memang ada kategori yang berbeza. Contohnya dia ada music tradisional yang kita sebut seperti wayang kulit. Teacher tak sebut Gaza yang macam dalam video teacher sebut tu kan, Gaza kan. Gaza sebab dia ada influence, ada pengaruh dari Arab, dari luar negara, barat semua. So kalau Gaza, teacher sebut dia sebagai music syncretic. Ada campur timur barat, semua rojak dicampur tapi muzik dihasilkan sedap. So yang tu ialah music syncretic. So ada banyak jenis muzik dan alat muzik yang kita tradisional, kita boleh, mungkin topik diorang hari ni ialah jurus kepada kaum Melayu saja kan. Kalau teacher sebut, kaum Cina dia ada muzik tradisional juga. Contohnya law, ku. So kalau India, kaum India kita kata tabla, do and so on. So bagi Melayu, mungkin kita kena gendang, geduk, rebana. This is the different kind of the jenis alat music for different kaum lah. Like for Japan, drum. Drum. Kalau teacher kata drum, semua ingat drum yang kat western tu, yang drum tu drum set. Tapi bagi Melayu kita kata gendang. Kalau bagi Cina kita kata ku. Ada 24 season drum, teku. Kalau Jepun, Jepun juga di asal di sebelah Nusantara kan. So kita kata taiko. Dia ada nama berbeza. Jilong. Second questions. Jilong. Pengalaman yang paling special menyertai pertandingan muzik tradisional. Pengalaman. Teacher masih ingat pengalaman pertama bila teacher first posting 11 years ago kat Bukit Jelutong. Sebab bila teacher sampai kat sana, pengetua kata, Teacher Lu, sekolah sudah ada set gamelan Masa tu teacher masih ingat, February. Then dia kata apa tau? Bulan 4 kita ada anugerah penyampaian hadiah. So, I bagi 2 bulan, train budak main persembahan gamelan. Wah, masa tu you stress tak? You rasa stress tak? Dia bagi 2 bulan nak siapkan lagu persembahan. Bayangkan the ceremony, prize given ceremony, 2 hours to go.
So teacher pun train lah setiap pelajar yang masuk kelas tu, teacher akan, dia sebab gamelan, teacher ambil contoh gamelan Melayu Okey, gamelan Melayu dia tak seperti yang kita belajar piano, ada notation, ada note crotchet quiver. So untuk gamelan Melayu dia guna 1 2 3 5 6. Do, re, mi, sol, la. So, bila pelajar masuk kelas, teacher akan suruh mereka tengok nombor ni. So, mereka kata, akan sebut lain. Kita ikut do. Kalau satu tu do, re tu 2. So, teacher akan minta mereka sambil nyanyi, sambil main. So, nanti teacher boleh tunjukkan yang video tu, bagaimana mereka main gamelan tu. Tangan tu. Belajar muzik tu kan, otak kiri kanan kena serentak fikir. So, mereka tekan tu, mereka tamping. Maksudnya dia lepas ting, dia kena stamp it, okay? Supaya bunyi tak ada refresh tu. So, mereka main-main tu. So, okay lah walaupun kena teguran. Mereka kata, tak sedap. Kata, ini memang lagu gamelan. Do, re, mi, sol, la. Dia 5 pitch saja. So, lagu yang dimainkan adalah seperti like Timang Burung. I rasa you orang pernah dengar. Da, 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 dang. Da, 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 dang. So, yang mereka main tu, so okey lah. At least budak tu, dia sempat buat persembahan tu. Bayangkan, di bawah cahaya matahari dengan satu mini kanopi. Tak ada kipas. Yang tu pengalaman pertama teacher buat persembahan. Budak buat persembahan kat situ. Dan lepas tu kan, hujung tahun bila ada graduasi form 5, mereka buat persembahan juga. So sehingga ada pelajar dia bawakan kat family. Bila abang kahwin, kakak kahwin, dia teacher, abang kahwin lah, boleh datang tak buat kami kompang? Ada juga. Teacher kata okey. Lepas tu mama kata, teacher, berapa upah? Teacher kata, upah I tak nak, tapi I nak janji CJ untuk budak teacher. Okay, CJ. Atau you sediakan transport, bawa alat muzik. Teacher selalu kata, bawa my baby. So, mereka akan ingat, baby tu boleh datang sendiri. Kita tak, baby tu you alat muzik teacher. So, janji sediakan. So, pernahlah buat persembahan. Mereka buat sampai malam, buat persembahan kat situ. So, pelajar seronok. Apa pengalaman tu mereka buat tu, dan sampai teacher masih ingat 2015 kebetulan pengetua teacher kan, dia jadi pengerusi untuk kelab guru besar, pengetua dan guru besar, mereka organize Hari Guru peringkat daerah Petaling Perdana dan dijalankan di MSU. So pengetua kata, Walu sediakan pasukan gamelan nanti kita buat persembahan semasa anugerah penyampaian. Yang penerima tu semua guru besar pengetua tau. Bukan murid-murid. So teacher kata okey je. So pelajar juga buat persembahan. So ini memang satu pengalaman untuk murid. At least mereka sudah, orang lain sudah kenal. So walaupun sebab alat muzik tu besar. So mereka terpaksa duduk di satu corner. Supaya tak halang audience naik turun pentas. So mereka buat lepas persembahan. Teacher kata, okeylah, I nak satu meja untuk anak murid saya makan. Tadi mereka buat persembahan sepanjang dan majlis. I nak bagi murid saya main. Bila anak murid teacher duduk makan tu, teacher pun duduk bersama. Ada pula cikgu dan pengetua dia tanya, mengapa duduk sini? Budak teacher terkata, tadi kami buat persembahan. So sekarang kami rehat nak makan. Okey, Mak, you tahu yang pengetua semua cakap apa tahu tak? Anak murid teacher kecil hati. Dia kata, ya ke? Tadi tu bukan radio main ke? Lepas tu kan, dia cakap sedemikian. Budak tu basah muka. Teacher, kita main susah-susah dari pagi pukul 8 orang belum masuk. Kita main-main sampai sekarang pukul 11. Kami nak duduk makan. Pula ni pengetua guru besar kata, mengapa kita makan? Tadi bukan radio main ke? Tak apa, itu satu pujian. Cuma kita rasa sebab kalau radio main tu dah masuk CD, sudah popular kan. Akhirnya, diorang tak ada kesilapan. So, orang tu puji. So, anggap ni positif, aura positif. So, lepas tu budak pun gembira. Yang tu pengalaman yang gembira. And then, pernah juga ada sekolah di USJ 4. Adakah di kalangan anda ialah ex-student dari USJ 4? Ada tak? Okay, USJ 4, mereka graduasi, juga pernah jemput pasukan gamelan. Mereka buat persembahan di Holiday Villa
kat Subang Jaya, mereka buat persembahan. So budak kata, wah teacher kita tak payah exam. Kita buat persembahan di hotel. Kita okay. So ini satu pendedahan. Walaupun pengalaman latihan tu pahit, tapi bila dapat kejayaan tu kan boleh rasa lah. Sekarang teacher cakap, teacher pun gembira. Kisah sejarah budak. Okay. Jilong. Next questions? That's sudah miss. Sudah miss. That's all for me. Okay. Teacher berharap you orang not so stress. Teacher macam marah budak nak tanya. Okay, siapa nak tanya? Terima kasih, miss. Okay, siapa nak tanya? Sebelum teacher tembak. Yusing nak tanya. Okay, boleh tak teacher kongsikan cabaran semasa mengajar alat muzik tradisional semasa mengajar di SMK WJ? Okay, cabaran. Okay, macam tu cabaran memang ada lah. So, kadang-kadang bila kita terima satu task, okay, sekiranya kita anggap, okay, kita main sambil level, you tak akan put too much effort, right not? Kalau lecturer kata, tak apalah MCO sekarang assignment boleh hantar hujung tahun, you orang akan perlahan-lahan buat kan? Tapi bila lecturer kata, you have to complete it by this much, so you orang will take your initiative to settle everything. So, bagi teacher kan bila terima task tu, teacher juga anggap ni, setiap kali yang ngajar dalam kelas, teacher akan enjoy. Okay, teacher rasa PDP tu, my lesson tu, I nak happy supaya pelajar boleh ingat tu. Jangan belajar macam, I mesti dapat ni. Bila you rasa tu kan, you tak enjoy kelas tu. Yang tu teacher fikirlah. Seperti teacher. Masa teacher kecil, sebelum teacher menceburi dalam muzik, teacher nampak orang boleh menari, teacher pun menari. Tapi pernah teacher mengingat, standard 3, teacher menari tu tak pandai. Tarian Cina kan, tangan kena lembut, teacher tak lembut. Bila teacher buat tu, cikgu dia marah. Bodoh lah you. Tak sesuai untuk tarian. Sakit hati. Dia kata, lebih baik you pergi tube recorder. Lepas tu, I beritahu Mama. Mama, I tak nak pergi kelas tarian lah. Cikgu kata saya bodoh. I nak pergi recorder. So, sampai tu, I kata, I nak ceburi. That's why sampai sekarang, bila teacher mengajar kat sekolah kan, teacher tak sebut budak tu bodoh. Bila kawan-kawan kat kelas dia ejek kan, bodoh-bodoh. Lepas tu teacher kata, okay you pandai, kita ikut you Sampai orang yang cakap orang bodoh, dia pun rasa salah cakap tu kan. So yang untuk kita tu, cabaran yang utama yang kita hadapi semasa mengajar muzik. Okay, teacher kongsi secara umum lah, mengajar muzik tu kan. So yang pertama ialah passion kita. Okay, and then kita mesti tahu murid ni, sebab murid zaman kan, dia berbeza dengan zaman diorang. Diorang kan ikut cikgu cakap, ikut aja kan. Berbanding dengan masa teacher dulu, cikgu cakap tu, diam je. Tapi sekarang kan, budak sebab dia exposure terlalu banyak. So mungkin mereka ada belajar sesuatu yang lain. So mereka mungkin tanya, muzik tradisional tak sedap. Macam kat sekolah, bila teacher ajar choir, minta mereka nyanyi lagu ni. Teacher, lagu ni macam, tahu, bukan papa mama dengar. Dia kan macam atuk dengar tu. Sakit hati. Bukan, kata itu lagu warisan dari dulu. Kita seharusnya ingatkan tu. Bukan, bagi teacher kata, kalau you tak sesuai dengan pitch anda, you nak nyanyi lagu tak, you're popular, you sing, penyanyi yang you suka, wah sedap dia nyanyi, I nak nyanyi. Tapi pitch tak sampai pun tak boleh juga. Begitu juga bila kita belajar alat muzik tu kan. Kita mesti hayati. Okey, mungkin untuk alat muzik tradisional, dia perlu kita pendengaran. Okey, untuk alat muzik tradisional, yang penting ialah listening. Okey, sebab kebanyakan persembahan alat muzik tradisional, mereka tak guna notasi. Okey, mereka guna, sebab dari dulu memang muzik tu mereka diturun, okey, dari generation ke generation. So, mereka ikut secara hafalan. Yang penting ialah listening. Dan kalau kita belajar yang barat, piano, kita tengok notasi, kita boleh main. So, teacher anggap teacher ada satu kelemahan. Sebab teacher memang expose sebelum tu, teacher expose dengan piano. So, teacher mesti ada satu skor kat depan, boleh main. Walaupun dah hafal, teacher mesti ada satu skor, tak nak tengok pun boleh. Dia rasa satu keyakinan. Tetapi bagi kawan teacher kan, kawan Melayu terutamanya, mereka bagus listening. So, bila dia main kan, dia kata, I tak tinggi skor, tapi dia main sedap. Sebab dia pandai improvisasi. Untuk yang tradisional,
alat muzik tradisional, mereka lebih utamakan yang improvisasi. Contohnya, kalau main kompang kita main pompak atau pompak atau pompak. Sama ada rentak inang ke, masri ke, keroncong ke. Satu lapisan tu memang tak sedap. Okey, tak tekstur tu satu lapisan. So bila ada kumpulan meningkar, main bunga, ada kumpulan melalu. Okey, bila dua tu mereka gabungkan, bunyi yang dihasilkan barulah sedap. Inilah disebut mereka terpaksanya guna yang ada isyarat tertentu, mereka mungkin mainkan upbeat, downbeat and so on. Okay, Yixing, am I answer your questions already? Ke Yixing masih blur lagi? Okay. Okay, lagi ada siapa nak tanya? Setiap orang kena tanya. Saya. Okay, Ihong. Ya. Okay, Ihong lah. Dari Ihong dulu dari sekolah mana Ihong? Teacher nak interview Ihong sebelum Ihong interview teacher. Dari Rawang. Rawang Selangor. Ya. Oh, Selangor. Okay lah. Jadi sekolah you ada muzik Ada pancaragam, ya. Pancaragam. Cikgu boy ajar SMK Rawang. SMK Srigari. Okay. Okay lah, teruskan. Dari perspektif sebagai seorang guru, apakah langkah untuk memupuk minat dalam alat muzik tradisional? Ya. Okay. So langkah memupuk. Okay, ini sepatutnya kita train dari sejak kecil lagi. Macam dulu, kalau kat kelas teacher kan, teacher ambil contoh lah kat Bukit Jelutong. Okay, setiap tahun dia offer satu kelas saja untuk from form 1 lah. Mereka belajar sampai form 3. This year mereka belajar sampai form 5. So setiap tahun dia out of 10 of the classes of each tingkatan, satu kelas yang belajar muzik saja. So bila mereka masuk tu, mereka ingat, oh teacher, belajar muzik tu main muzik saja ke? So mereka semua masuk. Lepas tu teacher kata, tak, belajar muzik tu kita kena tahu teori, asas, tauge semua. Kita kena tahu serba sedikit, atau teacher akan ajar diorang. Like mereka akan belajar gitar. Dalam syllabus mereka belajar gitar, gamelan, kompang, keyboard ni. So yang ketiga, mereka kena hayati lagu. Ada pelajar kata, teacher nak hayati lagu apa? Kadang-kadang teacher akan bagi diorang dengar lagu. Dan you dengar lagu, you kata, lagu ini mereka guna alat muzik apa, penyanyi apa. Yang ni appreciation of the song. Lepas tu mereka kena compose lagu. Bukan compose macam like filem ni, lagu-lagu yang canggih. Tapi mereka tahu guna gabungan notasi menghasilkan satu karya ciptaan sendiri. Kalau you suruh budak tepuk-tepuk meja semua, budak boleh kan? Tapi bila minta mereka tuliskan notasi tu yang simple-simple, ini ada attitude. Yang last one, yang mereka kena belajar ialah tentang etika. So etika tu, mungkin ada pelajar, teacher apa itu etika? Okey, contohnya semasa kita di meja makan. Okey, Adam akan kata, baca doa makan dulu kan. Baru kita mula makan. Okey, kat muzik juga ada. Contoh ada persiapan bila nak masuk kelas nyanyian. Kena datang awal, warm up dulu. Kalau belajar alat muzik, kena kalau gamelan kita kena latih awal tangan supaya tak laku kecederaan. Okey, kalau nyanyian kena beli. Okey, alat muzik keluarkan, lepas tu kena simpan, lap, bersih-bersih. Ini ada etika yang perlu belajar. So, bila pelajar di tapak pendetaan, rupanya banyak benda ni. So, for the first impression dia ingat main saja, tak payah exam. Lepas tu teacher kata, ada exam. So, lepas tu dia kata, teacher tak nak lah, I lebih suka pergi conteng. So, teacher pun kata, kalau you minat adalah bagi kat seni, pergi seni. So, yang penting sini, cabaran utama ialah kita mesti tahu minat. Sekiranya seseorang pelajar tu kan dia ada minat, senang. No matter how, kita akan, sebagai seorang cikgu lah, akan ambil pelbagai cara supaya pelajar tu dapat memupuk minat untuk suka. Macam teacher ajar mereka main kompang tu. Wah, mereka tepuk, mereka kata, wah teacher, I kena kuat-kuat. Itu salah. Kompang tu bukan kuat-kuat saja kan. Dia ada teknik. Kita melantun, ada pompak tu kan, ada bunyi berbeza. So lepas mereka latih, mereka kata, tak payah kuat-kuat pun, lembut pun boleh. Macam dulu teacher semasa kat universiti, teacher memang masuk orkestra kan, jazz band. Masa tu masih ingat. Teacher kata, okeylah, I nak belajar, tak nak teruskan violin. I nak belajar sesuatu yang baru. I suka try now.
tamak juga. Tamak juga kalau kelas saja. Semua pun nak belajar, greedy person ni. So teacher kata, I nak belajar trumpet. Biasa nampak orang semua gemuk-gemuk. I kata, okay, masa tu teacher gemuk. Nak ambil trumpet. Teacher ingat, guna cara tu. Ambil pegang 3 bulan, bunyi pok pun tak keluar. Tahu mengapa tak? Sebab teknik teacher salah. Teacher tak erti nak belajar. Sebab kat universiti, lecturer kata, okay, ini koko tau. Boleh latih sendiri. Tak seperti kat music school kan. Fingering ni ha. Tak. So, teacher cara salah. Pendedahan salah. So, teacher mau ambil 3 bulan tu tak keluar-keluar. Lepas tu teacher kata, I give lah. I tak nak trumpet lah. Susah. Sebab kalau breathing salah, buzzing salah, dia akan rasa pening. So, lepas tu teacher kata, I nak belajar clarinet. Dia macam recorder. I suka. So, teacher tak sampai seminggu teacher boleh kuasai. Teacher kata, alangkah baik I tahu awalnya, I tak bazir 3 bulan tu, pegang trumpet tak ada sound pun. So di sini kan, bila cabaran utama yang pertama ialah, okay, mungkin masa. Adakah masa kita untuk train pasukan tu, berapa jangka masa, kesesuaian sesuatu event. Tadi teacher kata, pengetua kata, nak buat persiapan ni untuk anugerah kecemerlangan, persembahan. So, you kena fikir lagu yang sesuai. Kalau dia kata, okay, ini untuk majlis perkahwinan, santai-santai. Okay, mungkin lagu tu kena relax. So, apa yang pilihan lagu, okay, dan budak juga, pilihan budak. Ada pelajar, dia bagus untuk listening. Tapi bila dia main, dia tak boleh bekerjasama, work in one team. Dia boleh solo saja. So, you kena fikirkan. So, yang penting jugalah team lah. Kerjasama tim tu semua, then mereka semua ada teguran positif, jadi mereka enjoy. Walaupun teguran tu mereka enjoy. Yang tu yang teacher hadapi, yang cabaran masa tu lah. Okay, Yihong, ada soalan lagi tak Yihong? Tak ada. Okay, lagi saya Yen Wei. Okay, Yen Wei. Yen Wei dari sekolah mana dulu? Good afternoon. Good afternoon. Macam anak murid teacher lah, Yen Wei. Okay. Dari mana? Sekolah mana? Dari Sunjin. Sunjin. Okay, lai. Sunjin KL, ya. Okay, Shinan Shinan Zhongxue. Okay, lai. Semua 问题. Ahmad, kita cakap bahasa Cina sikit . Okay, lai Sunjin. Pendapat teacher tentang kepentingan mengekalkan alat muzik tersebut di Malaysia dan harapan. Okay, harapan. Okay. Ya, kepentingan mengekalkan alat muzik. Okay, kepentingan. Okay, nice. Ya. Okay, ada banyak cara, dan yang penting ialah bagi teacher lah, teacher ambil skop teacher sebagai seorang cikgu di sekolah, lebih senang teacher fikirkan tu kan. Okay, so bila pelajar mereka buat pendedahan, buat persembahan, okay, teacher masih ingat yang awal 2010 teacher first time di SMKBJ kan, masa tu mereka anggap, wah ini guru muzik, semua mesti tahu. Teacher pun rasa bangga. Tapi on the other hand, teacher rasa stress juga sebab dalam semua benda persembahan, mereka kata, teacher Lu, you jadi ketua ketua choir, ketua instrumental, ketua kompang ni. Teacher macam stress, rasa tak boleh overcome my duty. Tapi okay, then teacher dapat bahagikan budak, ada yang dia suka buat instrumental group. So teacher kata, okay, sekarang latihan tu teacher kumpulkan semua budak. Teacher kata, okay, yang instrumental, you orang ada satu team buat mash up kat sini, jamming session kat sini. Ada yang pula dia suka nyanyian, okay, yang traditional. Ada yang suka buat lagu English saja. Budak teacher kan, mereka suka English song, mereka tak suka Malay song. Itu pun suruh dia, budak Melayu nyanyi Malay song, ada bunyi English. Itu yang teacher yang cikgu lain yang sebut lah. So teacher kata, apa kata dalam choir tu kita ada gabungan lagu BI dan lagu BM, okay, supaya mereka rasa okay, nyanyian tu bukan seorang saja, ialah teamwork, bekerjasama. So bila mereka dapat buat persembahan tu, dan selepas tu teacher ada feedback daripada persembahan tersebut tu, teacher rasa okay, teacher sepatutnya train them. Okay, music bukan setakat appreciation terhadap western music saja. Eastern music juga seharusnya tahu. And then if not, nanti generasi akan datang mereka tak akan kekalkan, mereka tak kenal.
Like contohnya, kalau teacher bagi tahu orang, pernah tak orang tahu, pernah tonton Bangsawan tak? Opera Cina kak? Ada tak live opera Cina? Pernah tonton tak orang? 有没有看过？有有看过啦 ，KL 很多。一龙哎，一龙有没有？基隆没有看过啊，不知道还是没有看过。看过 Miss. 没有看过。Okay, that's right. So, ini mesti ada satu pendedahan. Xian Yi 呢？ Xian Yi 有看过吗？ Xian Yi 没有看过哈。Okay, Caroline? Brenda 不在。Okay, 也是没有。Okay, so like bila tak ada pengalaman, no experience, the exposure, they won't appreciate the persembahan. Okay, 这个是老师要讲的啦。And then, 你要老师讲华语还是讲国语啊？会走掉了吗？国语啊？Bahasa is better. Bahasa better lah. Okay. You senyum lah. Okay lah. So, like untuk yang tu, kita rasa yang persembahan sedemikian, okay, kita sebagai music, kita selalu ada buat hubungan dengan luar. Contohnya di UPSI, okay, UPSI yang Isti, perguruan Sodan Idris UPSI. So bila ada guru predikat datang, teacher pun ada minta pandangan mereka. Teacher kata, okay, sebab setiap tahun UPSI mereka ada organize satu annual event di mana semua guru yang ambil muzik mereka akan buat persembahan. So teacher pernah bawa pelajar kelas muzik, mereka menyaksikan persembahan supaya mereka mendedahkan bahawa muzik bukan setakat ini saja. Mereka boleh buat like backdrop, okay, untuk persembahan teater and so on. Yang ni insting tau. Di sekolah kan memang aktif. Sekolah BJ memang aktif untuk yang semua kan. Insting, Komsas semua tu kan. So ini ada satu pendedahan. So bila sebut tu, mungkin yang for the first few years, pelajar kan rasa kekok. Mereka tak tahu apa benda ni. Tapi bila lama keluar, mereka akan anggap ini sebagai satu generasi. Dan mereka akan menghayati dan mereka akan cuba membawa kepada generasi akan datang lah. Jenwei, cukup ke isi tu? Tak cukup boleh minta lagi. Jenwei suka senyum saja Jenwei. Nanti lecturer kata isi you tak cukup. Dan Jenwei kata teacher lu tak bagi banyak isi lah. Saya berasa cukup lah itu. Okay, tak apa. Teacher ada beritahu kat Insing. Okay, ada Brenda dengan Caroline lagi kan? Okay, kita habiskan dulu. Nanti teacher baru gulung apa yang kita nak cakap hari ni Ahmad nak cakap apa-apa tak Ahmad? Ahmad nak cakap apa? Tak ada ya. Kita bagi ke Shenyi sudah tanya. Okay, like Caroline or Brenda? Who want to start? Saya ada soalan. Okay, Caroline. Apakah pendapat teacher tentang alat muzik tradisional yang tidak popular atau diajar di sekolah? Kerana kebanyakan alat muzik tradisional ini hanya dipelajari oleh orang tertentu sahaja. Okay. Okay, Caroline, teacher nak tanya. Dulu Caroline belajar sekolah rendah di mana? Kuan Ching High School. Oh, Kuan Ching. 中学? Kuan Ching also. Kunshan also. Kunshan. Okay. So kebanyakan, okay Ahmad, kita tahu mengapa teacher nak tanya latar belakang Caroline tak? Okay, kalau kita bandingkan yang keadaan SJKC dengan SJK dengan SJKC, memang environment yang berbeza. Kalau di SJK mereka belajar secara asas saja macam like kompang saja ke atau nasyid saja, tapi di SJKC contohnya kalau di Subang Jaya seperti Lik Hang, okay, mereka ada belajar pelbagai jenis like tarian tradisional, 24 season drum, okay, yang orkestra Cina pun ada. So kat situ kan I rasa bagus juga sebab dari kecil lagi anak-anak telah di-train untuk belajar kat situ dan mereka tak perlu buat bayaran yang mahal lah. Contohnya, kalau macam dulu teacher belajar muzik, pergi music school, kita kena buat bayaran yang mahal kan. Orang lain akan anggap, belajar muzik tu macam guna duit banyak. Okay, orang kaya saja. Dan sampai masa sekarang, okay, trend sudah berubah. Okay, anggapan begitu masih ada lagi. Dan mereka anggap, okay, belajar muzik tu ialah orang yang kaya saja.
Atau you belajar macam orang tua sebab bunyi saja kan. Orang lebih suka belajar gitar lah, more western sikit atau drum, action sikit. Yang ni pandangan orang ramai. So teacher rasa pandangan orang seharusnya ubah sikit, bukan setakat tu. Yang penting ialah minat kita belajar. Kalau teacher tidak berminat tu, teacher no matter how much you push me, I won't learn. But kalau Temi minat, teacher masih ingat masa dulu teacher kecil kan, keluarga bukan kaya, sederhana saja. Tapi teacher nak belajar piano. So ayah kata, you belajar pastikan you belajar habis. Jangan separuh jalan kawan tak belajar, you berhenti. So teacher memang kekalkan sampai sekarang lah. So yang penting ialah yang pandangan orang ramai, dan once kita ada tu, pendedahan seharusnya diteruskan. Tetapi bila sampai di sekolah menengah, secondary school, most of the parents will emphasize their studies. That's why sampai kat sana, kalau di Kuching, Kuching, masih ada teruskan traditional Chinese tu kan. Tapi bila di SMJK masih ada sebab dulu teacher sebelum datang ke Bukit Jelutong, teacher ajar di SMJK Chonghua Klang. Teacher pernah 2 tahun di situ lah. So kat situ ada, sebab kebanyakan budak Melayu, budak India pun cakap bahasa Cina. So okay lah, masih can feel the tradisi Cina. Tapi bila sampai ke SMK, trend dia lain. Parents lebih suka anak belajar yang western. So tak heran bila budak kata, teacher, I pergi studio. Rupanya kat rumah dia ada studio. Mereka lebih emphasize yang western music tu lah. So yang ni kita seharusnya train kat budak yang pandangan, ubah fikiran tersebut lah, Caroline. Am I jawab lah? Ke terpesong my question? I takut terpesong. Is it your main question about this one, Caroline? I think, yeah. Okay, I might worry I terpesong. If terpesong, let me know. Don't feel shy, don't feel shy. Yanbei always smile one, Yanbei. Caroline, Brenda? Brenda? Yes. Any questions? Ya, apakah harapan teacher untuk seni musik tradisional negara kita? Adakah perlu untuk alat musik tradisional ini dipopulerkan untuk mengekalkan supaya tidak dilupakan? Yes. Teacher berharap seni ini seharusnya diteruskan. Okay, dan banyak saluran yang kita boleh dapat info. Okay, bukan setakat di sekolah saja. Bila lepasan tu, kita boleh dapat lebih more info lah. Contohnya sekarang IT yang lebih canggih, klik kat YouTube, klik kat mana-mana website, kita boleh jumpa dapat yang share-share tu. Tapi yang pengalaman, apa yang kita hayati ialah kalau kita boleh observe yang the truth, lebih bagus. Pengalaman sendiri lebih bagus. Tapi kita menghayati, kita tengok begini saja, you can't feel the real